diberi Sakinah Ramli. Sebenarnya saya accountant by profession dan pekerjaan terakhir saya adalah pengurus perniagaan di sebuah syarikat swasta dalam industri fashion untuk pasaran ekspor. Saya mula kenal Public Gold semasa PKP pada tahun 2020. Masa tu sebenarnya saya ternampak buku Wang Emas yang ditulis oleh tuan mentor kita dan saya tertarik dengan ayat di muka depan buku tu yang berbunyi bina kekayaan 1 gram dalam sebarang situasi. Memang saya sangat-sangat tertarik masa tu. Lepas tu saya check blog Tuan Zulkifli. Saya rasa menyesal, kenapalah aku tak tahu tentang tabungan emas ni masa aku muda-muda dulu. Tak dah kaya kan sekarang. Tapi lepas tu fikir-fikirkan balik, memang tak ada jodoh saya untuk nak tahu berkenaan dengan simpanan emas ni masa saya muda. Jadi sebelum terlambat, baiklah saya mulakan. Jadi saya terus cari introducer yang juga kebetulan beliau adalah cikgu tuition matematik anak saya dan tak tahu pun selama ni memang dia buat bisnes GBO. Jadi saya terus lock 1 dinar secara EPP 10. Itulah saya punya permulaan dengan Public Gold. Kemudian bila saya khatam buku Wang Emas untuk kali ketiga khatam barulah terbuka hijab saya terus buat keputusan untuk menjadi dealer pada awal tahun 2021 supaya saya boleh berkongsi dengan kawan-kawan tentang bagusnya menabung emas ni. Sebenarnya kan tipulah kalau tak ada cabaran langsung dalam bisnes Public Gold ni kita sebagai PGBO kan. Mula-mula dulu dan usia saya rasa malu tau saya nak kongsi ilmu berkenaan dengan tabungan emas ni di social media. Saya ada akaun IG, saya ada akaun Facebook, itu pun saya jarang-jarang sharing. Sebab rasa malu tau. Nak buat video pun nak tunjuk muka pun rasa ya Allah malu ya amat masa tu. Pada peringkat awal tu saya hanya approach inner circle dan saya close inner circle je. Tapi macam biasalah bila kita approach inner circle, bila dia orang tak nak menabung, kan kita sentak kan. Jadi dah down pula tu. Lepas tu Tuan Zul pula selalu berpesan, nak bina kekayaan, kena fokus bina diri dulu. Jadikan diri kita besi yang lebih baik dari sebelum ni. Saya fikir, tak boleh lah. Saya kena bina diri saya juga macam mana pun. Dan saya kena ubah diri saya walaupun saya dah berusia, jadi bersih sakinah yang lebih baik daripada sebelum ini. Saya belajar macam mana saya nak ubah mindset, saya jadikan habit dan saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya mesti buat tanpa malu, tanpa henti dan tanpa tapi. Bila saya dah boleh buat ketepikan benda-benda masalah saya ni, boleh pula saya buat video. Saya boleh post dekat IG, dekat Facebook, dekat TikTok. Padahal dulu kan, ya Allah rasa macam tak ada hidung tu tak. Punyalah malunya. Jadi pesanan saya kepada yang rasa malu tu, boleh buangkan rasa malu sebab sebenarnya tak ada apa pun. Biasa je. Sebenarnya big why saya buat bisnes ni adalah anak istimewa saya lah. Dia dilahirkan sebagai sindrom Down. Dulu saya pernah berdoa supaya Allah pertemukan saya dengan bisnes yang saya boleh buat di mana-mana sahajalah saya boleh buat bisnes ni supaya saya mudah uruskan anak istimewa saya. Masa saya bekerja sebagai pengurus perniagaan dulu pun, saya bekerja flexi hours. Memang daripada awal lagi saya dah negotiate dengan directors in the company sebab saya dah inform awal-awal saya ada anak istimewa dan saya nak flexi hours. Yang penting adalah deliverable. Tak kisahlah saya kerja dekat dalam gua ke, bawah pokok ke, kat mana janji saya deliver. Memang saya sentiasa berdoa supaya saya dapat bisnes yang saya boleh buat pada masa yang sama saya mampu uruskan anak istimewa saya sebaik yang boleh. Bila Allah pertemukan saya dengan bisnes Public Gold ni, tak sepatutnya pun saya rasa malu untuk nak buat. Memang dulu-dulu saya takut bila kena reject. Saya kerap down bila kena reject terutamanya oleh inner circle. Fikir balik, tak bolehlah macam ni sebab ramai PGBO yang muda-muda yang approach strangers. Saya paksa diri saya belajar buat strangers prospecting dan alhamdulillah sekarang memang saya enjoy lah buat strangers prospecting. Jadi jangan takut, jangan risau dan jangan down. Kita boleh down seperti mana Puan Malia cakap, kita boleh down tapi jangan down lama-lama. Kalau down subuh sampai sebelum zuhur kita kena up dah. Down masa zuhur, sebelum asar kita kena up, kita dah tak boleh down. Jadi benda-benda tu semua mind control. Kita kena pandai control mind kita lah. Part mencari ilmu dah hadir kelas ni memang saya tak pernah ada masalah pun. Saya memang cukup rajin join kelas. Saya jarang-jarang miss kelas. Walaupun saya ke outstation. Sebab saya nak cari ilmu. Menabung emas, simpanan emas ni adalah baru bagi saya. Jadi saya kena rajin. Bila saya dah ada ilmu dan saya lebih confident dan lebih mudah lagi untuk saya nak approach prospect. Saya sentiasa ingatkan diri saya untuk sentiasa learn, unlearn and relearn. Walaupun pada umur begini banyak ilmu yang saya dah ada, banyak pengalaman kerja yang saya dah ada, tapi tak sama. Setiap apa yang kita buat dulu mungkin betul, sekarang dah tak valid lagi. Sebab itulah kepada anda semua, jangan tinggalkan kelas. Sebab kita kena learn, unlearn and relearn dan kita kena sabar belajar. Seperti mana yang selalu dipesan oleh mentor, kita kena sabar belajar dan sabar untuk membina bisnes.
belajar, kemudian kita sebarkan ilmu kepada masyarakat, ilmu yang betul. Barulah orang confident dengan kita, barulah orang kata, you bukan scammer. Semalam pun saya ada seorang prospek yang dia ingatkan saya scammer. Tapi bila dia tengok segala ilmu yang saya bagi, tadi sebelum GAN bermula tadi, dia dah mesej saya. Dia kata, dia nak mulakan tabungan emas dia. Tagline saya ialah, if it's to be, it's up to me. Sebab bagi saya bertanggungjawab ke atas amanah yang dipertanggungjawabkan oleh public goal kepada saya. Bila saya dah decide dan bersetuju untuk jadi dealer aktif public goal yang bertanggungjawab, moga tanggungjawab ni menjadi saham akhirat lah kepada saya kelak. Permergian Allahyarham Tuan Muda Abdul Rahman memang banyak memberi kesan kepada saya untuk saya fikir balik. Apakah yang saya buat ni untuk memberi kebaikan dan menjadi saham akhirat kepada saya? Biasalah pada umum macam ni kan, makcik-makcik ni kan selalu fikir benda yang macam ni kan. Tapi sebenarnya orang muda pun patut fikir yang ni.